Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Hujung ke Hujung, panduan kecantikan mingguan anda yang membincangkan tips dan panduan penjagaan diri dari hujung rambut ke hujung kaki. Kulit merupakan organ terbesar tubuh manusia. Ia terdiri daripada jutaan sel dan mampu melepaskan dan menggantikan puluhan ribu sel seminit. Malangnya, kulit juga mempunyai musuh ketat dan kadang-kala wajah yang menjadi tempat pertempuran. Akne atau kondisi kulit berjerawat merupakan antara isu yang paling merunsingkan bila membincangkan kulit wajah. Ia terjadi apabila liang roma tersumbat dan menyebabkan jangkitan bakteria yang seterusnya mewujudkan jerawat. Jika tidak dirawat, ia meninggalkan kesan gelap dan parut serta menyebabkan impak emosi yang sangat negatif. Sebelum ni memang saya pernah mengalami masalah jerawat yang kronik. Sampai satu tahap tu saya rasa macam give up dah, dan menyebabkan saya punya self confidence jadi sangat-sangat low. Saya punya rutin menjaga kulit saya lah simple je. Jangan pegang muka kan. Lepas tu bila nak lap peluh dengan kain yang bersih. Itu je. Produk-produk ni semua tak apa nak pakai lagi lah. Saya pun sebenarnya tahu saya punya jerawat, tapi saya tak tahu pasti apa tipe dari saya punya jerawat ni. Nah, setelah saya jumpa dengan doktor dan saya dibagi tahu lah, oh jerawat saya ni macam ni, so saya harus jalani rawatan ni macam tu lah. Kita akan bersama dengan selebriti jemputan untuk mendengar perkongsian cerita dan pengalaman bagaimana dia menjaga kulitnya. Seorang pelakon, model dan usaha wanita iaitu Ainul Aisyah. Selamat datang Ainul. Terima kasih kerana menjemput. Khabar baik. How are you? I'm good, Alhamdulillah. Okey Ainul boleh tak ceritakan kita cara penjagaan kulit Ainul? Kita nak tahu semua dari step 1 ke sampai step 10. Kita nak tahu. Banyak step tu. Kita nak korek semua. Okey, kalau Ainul start dengan basuh muka, pakai facial cleanser, lepas tu pergi ke toner, serum, moisturizer. Lepas tu face oil sikit. Ikutlah macam-macam jenis orang kan. Tapi kalau itu my step. And also last kali Ainul akan pakai SPF. Paling wajib SPF. Ainul punya kulit ni jenis macam mana? Okay, kulit Ainul jenis combination skin. Kombinasi. So dia macam kat T-zone ni very berminyak. Kat sini kering. So agak susah lah nak jaga. Ya. Jadi combination skin ni bolehlah guna face oil. Sebab macam Ainul dulu tak biasa pakai. Lepas tu I try tanya macam mana nak pakai. Sebenarnya letak sikit je, 1 or 2 drops dah cukup. Kemudian bila you dab tu tak rasa pun dia punya oil tu. Rasa glowing gitu. Sebab selalunya bila kita guna skincare mesti kita nak curahkan mungkin kan, lebih banyak bagus. Tak puas kan, betul. Lepas tu macam face oil lagi satu boleh pakai dengan foundation. Boleh combine. Oh ya ke? So nanti makeup you nampak Glowing. Patutlah. Kita dah dapat korek rahsia pertama Ainul. Okay, Ainul, pernah tak mengalami acne? Masa mungkin remaja nak membesar ke? Ada ke? To be honest, masa remaja sampailah Ainul umur dalam 20 plus, late 20 semua, masalah acne tu tak ada sebenarnya. Cuma start umur 30-an ni baru ada. Terbalik dah. Terbalik. Selalunya orang remaja yang ada sekarang dah clear kan. Tapi Ainul pula terbalik. Terbalik. I pun tak tahu. Maybe sebab hormon ke, pemakanan ke, mungkin sebab stres juga. Lepas tu macam environment kerja yang membuatkan I ada breakout. So Alhamdulillah masa Ainul kena breakout masa umur 30-an ni, Ainul dapat belajar and fahamkan my kulit. Masalah kulit. Okey, Ainul, apakah amalan yang you rasa paling penting untuk kurangkan acne? Okey. Untuk kurangkan acne bagi Ainul banyak yang kita kena jaga. Hormon perempuan memang bertukar-tukar. Stres pun boleh membantu kita dapat acne. Pemakanan kita, makanan-makanan yang berminyak, kacang semua tu tak membantu langsung. Kadang-kadang orang tak fikir makanan. Kan semua yang makan main belasah je. Belasah je. Orang tak fikir benda tu link dengan apa yang keluar dekat muka kulit kita. Kan sebab dia ada kaitan dengan our blood circulation semua juga kan. Betul. Lagi satu
kena bersenam. Betul-betul. Selain tu of course kita kena jaga muka dari segi kebersihan muka. Kebersihan muka tu paling penting. Macam I know buat double cleansing. So that's my morning routine yang paling basic. Before tidur memang semua ni kena bersih. Lepas tu dia kena scrub lagi kan. So make sure kulit-kulit. Tu maknanya dah triple cleansing lah tu. Dua makeup remover, lepas tu dia guna scrub lagi. Macam cuma scrub seminggu sekali. Kan habis you kena tak boleh hari clean scrub. janji bersih. Janji bersih, yes. Yang paling penting tu semua makeup dah dibuang. Dah tak ada satu inci makeup tak ada kat tubuh kita. Diharamkan Diharamkan. Baiklah. Jadi apakah acne dan bagaimanakah kita boleh melawan pertempuran yang berlaku di wajah ini? Nak tahu? Jangan ke mana-mana kerana segala persoalan kita akan dirungkai bersama pakar. Kembali dengan kami selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama Nadia dan Ainul Aisyah dalam Hujung ke Hujung. Minggu ini, perbincangan kami disertai Dr. Kartini Farah Rahim, pakar perunding dermatologi di Hospital Columbia Asia dan Avicenna. Jadi doktor, selamat datang. Apa khabar doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Doktor memang nampak macam pakar dermatologi lah sebab kulit doktor cantik. Thank you. Merah-merah kat sini. Doktor pula lah share doktor punya skincare routine. Saya punya skincare routine very simple. Nanti kita share macam mana nak buat. Okey doktor, tadi I know dengan saya kita bercakap pasal acne. Doktor boleh tak kembangkan lagi isu acne ni? Kenapa acne berlaku pada kita? Okey, so acne atau jerawat berlaku disebabkan oleh lapisan kulit kita ni dia ada liang-liang roma. Kalau kita tengok bawah kulit kan kita nampakkan bintik-bintik ni kan. Ini adalah semua ni adalah liang roma. Dalam liang roma tu kalau kita tengok dalam mikroskop kan kita nampak hair very small, rambut yang halus. Dalam tu ada sebaceous gland, maknanya kilang minyak. Okey, kita kalau tengok model kulit ini, sebab jerawat adalah perembesan minyak yang terlalu banyak dari kilang-kilang kita panggil sebaceous gland. Okey, so bila dia banyak dan ada tertutupnya liang-liang rambut ini menyebabkan jerawat itu membentuk bakteria kita panggil Propionibacterium acnes akan masuk dan menyerang, dan juga disebabkan oleh hormon androgen menyebabkan banyaknya kilang minyak keluar dari kilang-kilang minyak itu. Kebaikan kilang minyak ni ialah ia memberi kita kelembutan kulit. Dia menghindari kita daripada menjadi terlalu kering kan. Tapi masalahnya kalau dia terlalu berminyak, tempat kita liang-liang rambut tu boleh tersumbat. Bila tersumbat, dan kalau kita pakai makeup yang tebal, dan kalau kita tak membasuh muka dengan betul, dan kalau kita punya hormon naiklah masa kita datang bulan ataupun masa kita stres, naik androgen hormon kita, dia punya kilang minyak tu berlaku dengan aktif, minyak keluar dengan banyak dan jerawat berlaku. Dan bila jerawat berlaku tu masalahnya bila dia tersumbat tu dia jadi besar kan, macam bila tersumbat kan. Dan ni bakteria apa masuk menyerang, dan sebab tu jadi nanah. Jadi nanah besar-besar lah. Itu kita panggil sakit. Sakit. Kita jadi
So kita boleh cakap jerawat tu jerawat yang satu tu jerawat pasir yang kecil-kecil, yang bila dalam besar itu jerawat batu. Time itu memang kena jumpa doktor. Takut kita berparut kan. Sebab itulah pentingnya kita tahu perbezaan. Macam mana nak tahu jerawat mana yang perlu jumpa doktor. Ada juga jerawat yang sakit, ada juga yang tak sakit. Kenapa macam tu doktor? Okey, jerawat tu kalau dia makin besar of course dia akan memberikan tekanan dalam kulit kita dan dia akan rasa sakit lah. Tekanan tu yang kita rasa sakit tu. Yes, dan inflamasi lah. Okey, doktor, tadi doktor cakap pasal liang roma dengan lapisan kulit. Boleh tak doktor ceritakan sikit pada penonton apa sebenarnya lapisan kulit, apa fungsinya? Okey, so lapisan kulit kita ada beberapa ya. Kita ada 3. Yang atas sekali kita panggil epidermis. Yang atas ni dia macam lapisan batu-bata lah. Kita kulit kita sebenarnya sangat-sangat penting. Organ sangat penting untuk kulit kita, untuk badan kita, sebab sebenarnya satu ialah ia sebagai benteng pertahanan. So sebab tu kulit kita tahan air dalam badan dan kita boleh merasa kalau ada stres ataupun luka ke apa, kita boleh rasa pain, rasa kesakitan. Sangat penting. So lapisan pertama ialah epidermis, lapisan kedua ialah dermis, dan yang bawah sekali ialah yang hypodermis tu jenis fat lah. Fat layer. Sebab tu kita ada macam fatness sikit. So 3 lapisan itu. Okey doktor, dengan keadaan semasa di mana kita perlu menggunakan mask, ramai yang mula mengalami apa yang orang panggil mask ni. Acne disebabkan mask. Selalu guna topeng muka kan, ke mana-mana saya pergi selalu guna tu. So itu juga yang menyebabkan jerawat mulai muncul dalam wajah muka saya ni. So kadang-kadang saya sendiri pun ada naik jerawat yang macam jerawat yang merah-merah tu, sampaikan saya rasa macam stres jugalah. Tak pernah lagi lah, tak teruk sangat lah. Okey, so first kali kita kena tahu kenapa terjadinya mask ni. So sebenarnya terminologi ni adalah secara informal. Okey, so sebenarnya jerawat. Okey, so jerawat yang disebabkan oleh pemakaian penutup muka ni adalah disebabkan oleh geseran. Kita panggil friction. Kalau kita pakai mask yang tidak orang kata fit, tak pakai dengan elok sempurna dan tidak menutup dengan betul lah. Jadi kita dia bergerak dengan banyak. Dan satu lagi sebab kita menutup dia peluh, panas dan apa orang kata minyak terperangkap kat dalam. Sebab tu bila tertutupnya liang-liang roma tu senang jerawat jadi. Dan jenis mask ni lain sedikit daripada jerawat yang lain sebab dia lebih inflame. Dia macam eczema campur acne sekali. Dia jadi bukan saja jerawat tu, jerawat bintik-bintik, dia akan gatal merah muka dia. Saya ramai sekali datang jumpa saya. Rash. Dalam masa MCO ni kan ramai betul datang jumpa saya sebabkan masalah jerawat disebabkan oleh mask. Wow, adakah isu kulit ini berkemungkinan semakin teruk jika tidak dirawat pada peringkat awal? Ya. Sama seperti jerawat yang lain lah. Kalau kita tak rawat dengan betul, dia akan jadi parut lah. Macam tadi kalau biarkan jadi besar-besar, boleh jadi parut. Wow, diskusi kami semakin rancak hari ini. Tapi masih terdapat banyak lagi persoalan yang ingin kami dalami. Kami akan berehat sementara dan selepas ini kami boleh membincangkan teknik rawatan acne dalam Hujung ke Hujung. Teruskan bersama kami. Terima kasih kerana masih setia dengan Nadia, Ainul dan Dr. Kartini. Sebentar tadi kami membincangkan apakah acne, mask ni dan puncanya. Mungkin selepas ini doktor boleh terangkan bagaimana kita hendak melawan kondisi kulit ini. Mungkin doktor boleh terangkan kepada penonton? Okey, so first kali kalau kita nak start lah rawatan, kita kena tahu macam mana nak kontrol daripada jangan jerawat naik. Okey, so tidur cukup. Makan, ada yang kata boleh kena pantang ya. So banyak jurnal-jurnal yang mengatakan kita perlu berpantang setengah jenis makanan seperti high glycemic index food. High glycemic itu yang banyak bergula, macam pulut semua. Kalau kita makan tinggi gula kita dengan cepat, kita panggil high glycemic index lah. Itu pun sepatutnya kita kurangkan. Dan makanan yang bertenusu, milk products. Those memang dalam jurnal banyak yang mengatakan ya, dan certain jurnal also kata
maybe not, maybe yes. So that's one part. And the other part is kalau dah jadi nak buat apa. So kita pergi ke pharmacy lah, retail pharmacy. Kita boleh try lah benda-benda yang spot on, like benzoyl peroxide, salicylic acid yang spot on, ataupun basuh muka. Kita kena cari pelembap muka. Ramai orang tak faham kenapa kena pakai pelembap muka. Waham muka saya berminyak. Kalau kita pakai rawatan untuk jerawat ni, sebenarnya dia akan mengiritasikan kulit. Sebab tu kena pakai pelembap dahulu. Baru nak spot dengan ubat tu. Dan bila kita pakai, kalau kita rasa iritasi, kita kena kurangkan pemakaiannya atau kan selangkan beberapa hari. Kalau tak jadi juga, jumpa doktor. Senang. Okey doktor, itu semua aplikasi luaran yang kita makan pula macam doktor sebut tadi. Macam pil, apakah penonton boleh beli? Boleh beli ke dari farmasi kalau pil-pil tu? Tak boleh. Okey. Beberapa option antibiotik ataupun isotretinoin. Okey, so buat makan. Ada kebaikan dan keburukan di antara kedua ni. So untuk antibiotik tu jenis yang ringan ataupun jenis yang kanak-kanak yang baru balik. So kita tak start isotretinoin lagi lah. So saya kena cakap pasal kesan sampingan isotretinoin. Isotretinoin ni adalah satu ubat vitamin A derivatif yang sangat-sangat bagus untuk jerawat. So tapi kesan sampingan ni sangat tinggi. So salah satunya yang paling ketara ialah dry, kering bibir. Kering muka, kering mata. Kan? Nombor dua, kita boleh sensitif kepada matahari sikit. Kalau kita pergi keluar sikit ke muka, kita senang radang. Nombor tiga, kita kena check lah kita punya enzim hati semua. Tu doktor pakar kena buat lah. Kena check. Nombor empat, sebelum makan ubat ni, mesti tahu yang ada teratogenic effect. Apa tu doktor? Asal pun tak boleh doktor. Maknanya ibu yang mengandung atau ingin mengandung tidak boleh makan ubat ni. Sebab boleh dapat kecacatan janin. Sangat itu serius. Okey, ini adalah demo untuk membuat chemical peel ataupun nama bahasa kita ialah pengelupasan kulit secara kimia. So kita menggunakan beberapa jenis asid yang boleh membantu untuk meninggikan proses untuk pembaikan kulit, dan juga jika ada pigmentasi dan kalau ada kulit-kulit yang ada yang lama, untuk kita membuang kulit yang lama, dan juga untuk pori-pori jerawat ataupun scar untuk nipiskan lubang-lubang yang dalam. Okey doktor, apakah rutin penjagaan kulit yang paling senang lah yang kita boleh dapat di pasaran yang boleh diamalkan setiap hari? Saya biasa memberi guideline kepada pasien saya. Simplify, mudahkan skincare rutin you. Okey. So hari-hari basuh muka macam biasa, tapi cari gentle cleanser yang lembut untuk muka you. Kalau nak pakai scrub mungkin once satu atau dua kali seminggu. Tadi you pun ada sebutkan seminggu sekali dia scrub sekali. Sebab terlalu kasar kalau jerawat kita ada yang lagi-lagi yang banyak tu, lagi kita scrub lagi teruk jerawat kita. So ramai orang tak faham benda ni. Kita kadang-kadang kita nak jerawat kita nak baik, lagi kita buat macam-macam. Betul. Lagi ikut apa step selalu langkah lah itu dari kan. Sebenarnya itu kadang-kadang lebih menerukkan keadaan. So saya kata tadi gentle cleanser, toner pun kadang-kadang kita boleh skip. Oh, ya ke? Ya. Toner ada yang alkohol kan? Agak tidak bagus. Gunakan toner yang ada alkohol pakai yang jenis toner yang tiada alkohol. Lepas tu pakai pelembap. Yang tadi saya kata non-comedogenic. Kalau serum? Serum boleh sebagai pelembap. Serum pun jangan terlalu berminyak lah. Okey, macam mana pula dengan yang dah berparut, doktor? Okey, kalau dah berparut, first doktor akan make sure aktif acne yang aktif tu dah tak ada lagi. So macam saya kata, kalau teruk kita kena makan antibiotik atau isotretinoin kan. Kalau dah tak ada lagi yang aktif, baru kita treat yang scarring parut. Sebab kalau kita buat masih jerawat yang aktif, kita akan menyebabkan banyak lagi parut.
So bila dah clear, dah settle semua masalah baru, penonton boleh pergi settlekan masalah parut ni pula. Okay. So kalau ada dark parut spots tak cantik. yes. So dark spot tu ada beberapa cara lah. Kalau you tunggu pun dia turun sendiri. Gitu. Dark and red spot. Okay, dia boleh turun sendiri. Tapi ada juga few laser yang boleh buat untuk percepatkan spot. Tapi yang parut dalam tu susah sikit. Itu macam mana doktor? Yes. Yang ke dalam. Yes. Ada beberapa jenis yang kita panggil ice pick scar yang macam bintik-bintik. Ada yang jenis yang raw. Jenis banyak jenis lah. So jenis ni macam ni kena laser, microdermabrasion dan pelbagai lagi lah. Dia punya konsep dia ialah kita buat luka di atas kulit. Kita lukakan kulit kita? Lukakan kulit. Menggunakan laser selalu kita pakai CO2 fractional laser lah. So kita lukakan dan kulit kita dari bawah kita akan naik dan tutupkan. Maknanya kulit baru? Kulit baru naik. Tutup. Sebab tu kena buat banyak kali. Dia tak boleh banyak terus. Tak boleh lah semua. Sebab kita mesti ada kulit-kulit yang normal untuk menutup kawasan yang luka tadi. Kita buat bagi dia luka dan kita tutupkan dia slowly. So, sebab tu laser kena buat banyak kali. Baiklah, kalau diikutkan memang terlalu banyak yang boleh dibincangkan apabila bercakap tentang topik kulit ni. Tapi nampaknya masa mencemburui kami. Terima kasih tidak terhingga kepada Dr. Kartini Farah Rahim dan Ainul Aisyah kerana sudi meluangkan masa diskusi bersama. Bagaimanakah kita boleh membantu anda menyelahkan kecantikan asli anda? Nantikan dalam episod minggu hadapan hanya dalam Hujung ke Hujung. Terima kasih Doktor. Terima kasih Ainul. Very good.